Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada pagi ini secara live. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun keadaan sekarang ni negara kita sedang dilanda dengan sedang diuji dengan penyakit COVID-19 ataupun COVID-19. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala angkat kembali penyakit COVID-19 ni daripada negara kita lah khususnya, dan daripada seluruh dunia amnya. Dan mudah-mudahan dengan hikmah Allah Ta'ala menurunkan COVID-19 ni dapat menyedarkan kita bahawa dunia semakin hari semakin menghampir kepada penghujungnya. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ni saya ganti pagi ni cuti untuk Al-Quran, cuti sempena 1 Muharram tahun baru Islam, tahun Islam, tahun baru. Jadi untuk Quran pagi ni kita cuti dan kita ganti dengan pengajian ilmu tauhid. Baik, yang mana ilmu ini adalah ilmu fardu ain. Salah satu ilmu fardu ain yang mesti dipelajari, yang mesti dipelajari lah. Mesti mesti kena mengaji. Mesti dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Syarat mukallaf antaranya baligh sampai umur, antaranya lagi sihat panca indera, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, dan antaranya lagi sampai seruan. Kalau kita tengok zaman sekarang ni memang sampailah, sebab banyaklah corong-corong dakwah, Facebook, radio, televisyen, TV, dan sebagainya lah, banyaklah. Kemudian satu lagi saya tak ingat, satu lagi tak lah. Semua ada 4. Okey, ulang balik lah. Okey, mukallaf ni, yang kata orang mukallaf ni, yang pertama orang yang berakal, orang yang berakal, orang yang ada akal lah. Maknanya akal dia sihat, bukan orang gila lah, bukan orang gila, bukan orang mabuk. Yang kedua orang yang baligh, orang yang sampai umur, kalau mazhab Syafi'i orang lelaki tu 15, perempuan 9 tahun. Kemudian yang ketiga sampai seruan, macam saya beritahu tadi, seruan sampai, seruan dakwah tu sampai. Kalau zaman kita sekarang ni memang sampai lah, sebab banyaklah seruan dakwah daripada TV, daripada radio, Facebook dan sebagainya. Kemudian sempurna panca indera, maknanya panca indera dia sihat, mata dia boleh melihat, telinga boleh mendengar, tak tuli dan sebagainya.
Itu antara syarat mukallaf. Jadi bila kita ada syarat-syarat ni, maka wajib ke atas kita mempelajari ilmu tauhid, kerana ilmu tauhid adalah salah satu ilmu fardu ain, fardu ke atas tiap-tiap individu, ke atas tiap-tiap individu. Barang siapa yang tak belajar ilmu tauhid, maka berada dalam keadaan dosa besar. Setiap kelipan mata dia berada di dalam keadaan dosa besar. Sebab ini adalah fardu ain, fardu ke atas tiap-tiap individu. Baik, dan tidak sah amalan kita. La tasihul ibadah, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah kita melainkan terlebih dahulu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ibadah apa sekalipun tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan terlebih dahulu kita mengetahui, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali Allah taala bukan mengenal hakikat zat dia tu. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal hukum sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita bimbang, kita risau amalan yang kita buat selama ini Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dah. Kita sembahyang untuk siapa, kita puasa untuk siapa, memang kerana Allah, tapi kenal ke Allah? Kita kenal ke Allah? Yang tu kita kena tanya diri masing-masing lah. Hasabu qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Okey, untuk pagi ni kita sambung kita sambung sifat yang kedua lah. Sifat yang kedua, sifat Allah yang kedua. Kedua di sini pada tertib sebutan lah, bukan pada hakikat zat tu. Sebab zat Allah, sifat Allah Ta'ala ni kalau ikut tu dia qadim, tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Ya, sebenarnya sifat Allah Ta'ala ni banyak dah, banyak tak terkira. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak tak terkira, bukan 20 tu saja, bukan 13 tu saja. Banyak sebenarnya. Tapi yang wajib ke atas kita mengaji hingga mengerti dan percaya serta yakin serta i'tiqad dalam hati itu kalau mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, ulama tauhid, 13 sifat. 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang istihalah, yang tidak ada mustahil itu, dan satu yang harus mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Manakala mengikut ilmu tauhid yang kedua, mengikut ulama tauhid yang kedua, itu Abu Mansur Maturidi, mengikut berjalanannya pula adalah 20 sifat. 20 sifat. 20 yang wajib sifat Allah Ta'ala, 20 yang istihalah, dan satu yang harus. Maka itulah i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi untuk pagi ini kita masuk sifat yang kedua lah. Sifat yang kedua, sifat yang pertama saya dah baca dah. Sifat yang kedua, okey, kita baca lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kedua, yakni sifat Allah Ta'ala yang kedua mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Kedua di sini pada tertib sebutan. Pada tertib sebutan, sebab nak memudahkan kita mengaji. Kalau bukan hakikatnya zat, sifat Allah Ta'ala itu ada yang kedua, yang ketiga tak. Sebab apa? Sebab sifat Allah ini sama-sama qadim, tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian. Jadi sebut kedua di sini untuk memudahkan kita mengaji. Jadi para ulama buatlah tertib sebutan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya lah. Jadi di sini pada tertib sebutan sahaja sifat yang kedua. Yang hakikat dia tidak ada lah. Tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Sebab sifat Allah Ta'ala ni sama-sama qadim.
Kedua, kedua iaitu sifat Allah Ta'ala yang kedua, wajib kita percaya. Wajib di sini wajib syarak. Bila sebut wajib kita, yakni wajib atas kita dengan makna wajib syarak. Syarak tekan kita lah. Syarak untuk tekan kita. Kalau maknanya kalau tak mengaji, kalau tak percaya, maknanya berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang siapa yang membuatnya, melakukannya, diberi pahala, dan barang siapa yang meninggalkan dia dijanji siksa. Itu wajib syarak. Maknanya kalau kita tak percaya di sini, kita berdosa. Kita berdosa lah. Berdosa, dijanji dengan siksa. Sebab tak percaya. Baik, jadi nak datang percaya tu dengan kena tahu dulu. Sebab kita nak percaya ni kita kena tahu. Kalau tak tahu macam mana kita nak datang percaya tu. Jadi kita kena tahu. Nak tahu pula atas jalan belajar. Sebab tak akan datang tahu itu melainkan atas jalan belajar. Sebab kita ni hamba manusia yang mendapatkan ilmu itu atas jalan belajar. Kalau ilmu Allah Ta'ala tu tak, ilmu yang zati, yang bangsa diri zat dah, memang ilmu dia memang ada siap dah, tak payah belajar. Begitu juga ilmu laduni, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada insan-insan yang dipilih, tidak perlu belajar. Itu adalah kurniaan daripada Allah. Jadi wajib kita percaya. Kita tu siapa? Kita tu adalah mukallaf, orang Islam yang mukallaf, yang mana yang telah saya beritahu tadi, syarat dia aqil, baligh, sampai seruan, sihat panca indera tu. Kita lah. Kita lah. Jadi wajib kita percaya. Siapa tak percaya berdosa lah. Dosa, dijanji dengan siksa di akhirat nanti. Dan lepas percaya pula, dan i'tiqad. Bukan kata percaya saja, kena i'tiqad pula. I'tiqad tu maknanya tambat dalam hati, pegang teguh dalam hati. Simpulkan dalam hati tu. Tu tanam dalam hati. Tu bahasa kita. Bahwasanya tetap, bahwasanya tetap dan sabit, ini wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Wajib bagi Allah di sini dipanggil wajib akal, wajib akal. Maknanya akal tidak terima kata sifat qidam itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Wajib akal maknanya ma la yutasawwaru aqlu fi macam mana? Ma yatasawwaru fil aqli wujudihi. Barang yang tergambar di akal, kata ada dia. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang terupa, barang yang tergambar pada akal, kata ada dia. Jadi wajib bagi Allah itu bersifat dengan qidam. Jadi terupa pada akal kita bahawa Allah Ta'ala ini ada sifat qidam. Ada sifat qidam. Ini sifat yang kedua daripada 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari. Mempelajari serta percaya dan i'tiqad dalam hati. Bukan kata belajar, dekat tahu. Dia kena percaya, dia kena i'tiqad. Barulah dikatakan iman kita tu, orang yang beriman. Baik, jadi Allah Ta'ala ni mesti wajib ada sifat qidam. Qidam bahasa Arab artinya sedia. Artinya ni maksudnya kalih bahasa. Translate. Bahasa kita bahasa orang putih translate. Maknanya daripada bahasa Arab ke bahasa kita, qidam bahasa Arab translate-nya adalah sedia. Terjemahan dia adalah sedia. Iaitu qidam tu ataupun sedia tu, apa pengertian dah? Yang ni pengertian dia pula. Maksud dia. Beza lah maksud pengertian dia, maksud pengertian makna ni sama lah, sama. Tujuan dia. Maksud dia tu. Kalau erti ni kalih bahasa. Kena faham lah. Jadi iaitu sedia tu macam mana? Qidam tu macam mana yang kita qidam sedia tu? Iaitu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi adanya atau boleh pilih lah. Atau ni kita panggil ataf ikhtiar. Ataf untuk pilihan lah, pilih. Atau adalah ataf untuk pilih.
Tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah Ta'ala tu. Ataupun ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Maknanya ada Allah Ta'ala tu sedia kala. Tidak ada permulaan bagi ada dia tu. Ataupun ada Allah Ta'ala tu tidak terdahulu oleh tiada. Maknanya ada Allah Ta'ala tu bukan macam kita. Dia tak macam kita sebab Allah Ta'ala ni qadim. Ada dia tu sedia kala ada. Tidak ada permulaan bagi ada dia. Dan tidak ada terdahulu oleh tiada. Ada Allah Ta'ala tu tidak terdahulu oleh tiada. Kita macam mana? Tak ada kita terdahulu oleh tiada. Dulu kita tak ada. Lepas tu kita ada. Manakala ada kita pula, ada permulaan. Dulu tak ada, lepas tu ada. Tu ada permulaan. Tu kita baharu. Kita ni mungkin. Kita ni baharu mungkin makhluk. Semua makhluk macam tu. Ada permulaan. Dan ada kita tu terdahulu oleh tiada. Itu kita. Allah tak. Allah ni sedia kalau ada. Sedia kalau ada. Jadi kidam ni dipanggil sifat salbiah. Sifat yang yang ternapi. Sifat yang ternapi barang yang tidak layak bagi dia. Apa dia yang tak layak bagi Allah? Iaitulah ada permulaan tu. Ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala tu dipanggil perkara yang tidak layak. Jadi ternapi. Ternapi sejak azali lagi nah. Bukan ada dulu perkara mustahil tu baru ternapi tak. Ternapi ni sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Jadi sifat qidam dia ada 5. Sifat salbiah. Kalau nafsiyah tu sifat yang nafsiyah. Sifat yang bangsa diri zat. Manakala qidam, baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah. 5 ni dipanggil sifat salbiah. Sifat yang bangsa ternapi. Ternapi apa? Ternapi barang yang tak layak bagi zat Allah. Tu dia napi perkara yang tidak layak bagi zat Allah. Bukan makna menapi. Kalau menapi tu perkara mustahil tu ada dulu baru menapi buang. Tak, di sini nak ternapi. Maknanya sejak azali lagi benda tu tak ada. Sejak azali lagi benda tu tak ada. Apa dia yang tak ada tu? Ada Allah Ta'ala tu dengan ada mula. Tu. Sejak azali lagi. Itu dimaksudkan dengan ternapi. Sejak azali lagi. Barang yang tak layak itu tidak ada pada Tuhan. Apa dia yang tak layak? Permulaan bagi ada Allah Ta'ala tu. Tak layak bagi zat Tuhan. Tu maksud sedia nah. Sedia ni tidak ada permulaan bagi ada zat Allah Ta'ala. Atau ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Tu. Dan wajib kita percaya. Wajib di sini, wajib kita ni maknanya wajib syarak. Syarak untuk tekan kita. Siapa yang tak tahu, yang tak percaya tu dosa. Tu jawapannya. Siapa tak percaya, dosa. Baik. Dan wajib kita percaya. Kita ni mukallaf lah. Ya, percaya. Nak percaya tu atas jalan mengaji, tahu dan percayalah. Kalau dia tak belajar, dia nak tahu kat mana. Kalau dia tak tahu, macam mana dia nak percaya? Jadi wajib ni atas kita belajar sehingga kita tahu dan kena percaya. Lepas percaya pula, setakat tu kan? Tak, dia kena i'tiqad pula. Kena i'tiqad, kena tambat, kena simpul dalam hati. Kena pegang teguh dalam hati. Kena tanam dalam hati. Sama sekali. Tidak sama sekali dah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil. Perkara mustahil itu tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi qidam tadi. Iaitulah baharu. Jadi baharu itu adalah lawan bagi sifat qidam. Qidam adalah sedia. Kalau lawannya adalah baharu. Tu. Erti baharu. Baharu tu apa dia? Baharu tu maksudnya benda yang baru. Benda yang kena jadi. Benda yang ada permulaan. Makhluk. Tu dipanggil baharu. Erti baharu tu apa dia? Baharu. Benda apa? Ertinya ada permulaan bagi adanya. Tu kita baharu. Ada permulaan. Ada tu ada permulaan. Tu baharu. Contoh dia macam kita. Makhluk kita ni. Kita ni ada permulaan tak? Ada. Jadi kita ni dipanggil baharu. Dipanggil baharu.
Sebab ada permulaan. Dulu kita tak ada. Tiba-tiba kita dilahirkan. Kita dilahirkan. Lepas tu, maknanya kita ni bermula daripada tak ada. Bermula daripada tak ada, lepas tu ada. Tu barulah itu orang panggil. Kita dulu contohnya alam ni tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala bagi timbul, bagi jadi. Tu ada barulah tu. Dulu langit tak ada, bintang tak ada, langit apa ni, matahari tak ada, pokok tak ada, semua tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala yang menimbulkan daripada tak ada kepada ada. Yang tu dipanggil baharu. Baik, kemudian tanda, bermula tanda dan dalil atas Allah Ta'ala tu, bermula dalil ataupun tanda Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang tersebut tu, bersifat qidam tu lah. Qidam dengan maksud tidak ada permulaan bagi ada zat Allah Ta'ala, ataupun ada Allah Ta'ala tidak terdahulu oleh tiada tu, mana ada dalil. Dalil ni maknanya percaman. Percaman ataupun bukti lah, bukti. Mana ada bukti kalau orang tanya? Bukti kata Allah Ta'ala tu ada dengan tidak terdahulu oleh tiada. Ataupun ada Allah Ta'ala tu dengan tidak ada permulaan tu. Mana ada dalil? Bukti mana bukti? Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Jadi dalil ayat Quran ni kita panggil dalil naqli. Dalil yang bangsa ayat Quran. Balik dalil yang bangsa naqal. Ambil ayat Quran. Jadi ayat Quran ni dipanggil dalil naqli qat'i. Dalil yang bangsa naqal, yang putus. Yang putus maknanya dalil yang kuat lah. Ayat Quran adalah dalil yang kuat. Wal awwalu wal akhiru. Artinya kali bahasa lah, daripada Arab ke bahasa kita. Arti wal awwalu wal akhiru tu dialah huwa tu lah. Dialah Allah Ta'ala itu yang awal. Yang awal yakni dengan maksud yang tidak ada permulaan. Yang awal tu bukannya ada permulaan, maksudnya yang awal tu yang tidak ada permulaan. Dan dialah yakni Allah yang akhir dengan maksud yang tidak ada kesudahan. Baqa. Tu maksudnya. Bukan dia yang awal, dia yang akhir. Itu maksudnya. Wal awalu, dialah Allah yang awal dengan maksud tidak ada permulaan bagi ada zat dia. Zat Allah. Wal akhiru, dan dialah yakni Allah yang akhir dengan maksud yang tidak ada kesudahan. Maknanya zat Allah Ta'ala tu tidak ada kesudahan. Tidak ada binasa. Tidak ada tak mati. Berbeza dengan kita. Ada awal, ada akhir. Awal kita dengan lahirnya kita. Akhir kita dengan kematian kita. Tu maksudnya. Tu maksudnya. Baik. Atau tandanya, atau dalilnya, dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan qidam tu, ataupun tandanya, tanda kata Allah Ta'ala bersifat dengan sedia tu, yang tak ada mula tu. Ada alam ini, ada alam ini lah. Ada alam ini menunjukkan kata Allah Ta'ala tu sedia, tidak ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala tu ada permulaan, maknanya Allah pun makhluk jugalah. Maknanya ada Tuhan yang lain pula yang menjadikan Allah. Tu maksud dia. Sebab yang ada mula ni baharu semua, makhluk. Jadi Allah ni beza dengan makhluk. Allah ni tidak ada permulaan. Makhluk ada permulaan. Beza lah, beza. Dia tak boleh nak sama, tak boleh sama. Sebab tu ada alam ini dalil, tanda kata ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu bersifat sedia. Kalau Allah Ta'ala bersifat baharu juga, tak sedia. Sama macam kita. Sama macam kita. Alam ni pun tak ada. Tu. Jadi dalil kata Allah Ta'ala ada ni, alam ini. Ini dalam alam ini menunjukkan Allah Ta'ala tu sedia kalau tidak ada permulaan dia. Kalau dia ada permulaan, rupa macam kita. Jadi macam mana nak buat makhluk sedangkan dia makhluk? Tu. Kalau dia tak sedialah. Baik, jadi ada alam ini dipanggil dalil naqli. Dalil yang bangsa akal. Dalil yang bangsa akal. Kena fikir dengan akal lah benda ni. Baik, jadi dalil yang kuatnya dalil naqli tadilah, dalil Al-Quran tu. Yang tu dalil yang kuat. Dalil akli ni dalil yang tak kuat. Tak kurang kuat. Tapi paling kurang kita kena ada dalil lah.
dalil naqli. Dalil aqli ni kena ada paling kurang. Untuk melepaskan kita daripada dipanggil dengan muqallid. Muqallid ni orang yang ikut orang. Orang kata Tuhan tu sedia tak? Kita kata sedia. Orang tanya mana dalil? Dia kata dalil aku tak tahu dah. Tapi ustaz aku kata Tuhan sedia, aku pun sedia. Ataupun Tok Wan aku kata Tuhan sedia, aku pun sedialah. Tuhan tu pun sedialah aku kata. Jadi itu dipanggil orang muqallid. Setengah ulama kata iman orang muqallid lagi tak, masih lagi tak dikira beriman lagi. Tak sah lagi iman dia. Sebab dia tak ada dalil. Sebab dia tak ada dalil, dia kena ada dalil lah. Ada dalil. Baik. Itu sifat Allah Ta'ala yang kedua pada tertib sebutan. Jadi beza Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi ada zat Allah Ta'ala. Berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita ada permulaan. Ada permulaan. Itu sebab kita ni baharu. Baharu Allah Ta'ala qadim. Zat dia qadim. Tidak ada permulaan bagi zat dia. Tu. Baik, kemudian seterusnya ketiga. Yakni sifat yang ketiga. Bermula sifat yang ketiga kepada sebutan tertib sebutan, bukan pada hakikat sifat. Kerana sifat Allah Ta'ala tidak terdahulu dan tidak kemudian. Semuanya sama-sama qadim. Ini ulama hanya nak memudahkan kita belajar. Jadi dia buatlah pertama, kedua, ketiga tertib sebutan. Ketiga, yang ini bermula sifat yang ketiga, sifat Allah Ta'ala yang ketiga, daripada 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga tahu, dan wajib percaya dan wajib i'tiqad dalam hati, barulah dipanggil orang yang beriman, barulah sah imannya. Kalau tak mengaji, berdosa besar. Berada dalam keadaan sentiasa berdosa. Setiap kelipan mata tu berdosa tu lah. Tak memadai kita mengaji Quran saja, tajwid tauhid tak mengaji. Tak memadai nah. Bukan kata tak boleh pahala, tapi tak memadai. Maknanya iman kita tu nak sah, kena sah iman tu. Kalau baca Quran tak kenal Tuhan pun masalah juga. Siapa nak bagi pahala? Tuhan kita tak kenal. Sedangkan yang bagi pahala itu adalah Allah Ta'ala. Jadi kena kenal lah Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala kita tak kenal, tapi kita buat ibadat untuk siapa? Sembah siapa? Baca Quran tu pahala siapa nak bagi? Allah Ta'ala yang nak bagi. Jadi kena kenal Allah Ta'ala. Tu. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula awal-awal agama itu mengenal Allah. Permulaan agama itu mengenal Allah. Kena kenal Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah kamu. Tak kiralah amal ibadah sunat kah, wajib kah. Tidak sah melainkan terlebih dahulu mengenal Allah. Tu jaga-jagalah. Kita kena takut lah. Takut amalan kita tak terima memang naya. Bila mati, di sana esok memang naya. Jadi pastikan kita mengaji. Wajib mengaji lah. Bukan wajib erti. Wajib mengaji. Mengaji tu wajib. Mengaji tu. Tuntutan syarak tu suruh kita mengaji. Bak erti tak erti ni Allah Ta'ala punya kerja lah. Bukan kerja kita tu. Kita manusia jangan duk buat kerja Tuhan. Kita manusia jangan duk buat kerja Tuhan. Ketiga, bermula sifat yang ketiga daripada 13 sifat mengikut jalanan Imam Abu Hasan Ash'ari. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib atas kita dengan makna wajib syarak. Syarak duk tekan, suruh kita mengaji. Suruh kita percaya. Suruh kita i'tiqad. Kalau barang siapa tak mengaji, tak percaya, tak i'tiqad, berdosalah ia. Dosa. Pada wajib syarak, ma yusabu ala fi'lihi, barang yang diberi pahala di atas membuatnya. Kalau kita mengaji, kita dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa di atas meninggalkannya. Barang siapa tak mengaji, dijanji seksa lah. Sebab dia wajib syarak. Wajib syarak ni bukan wajib. Bukan wajib ardi, bukan wajib. Wajib lain ni, wajib syarak lah. Wajib syarak bukan wajib akah. Kena tahu lah. Wajib akah hak mana, wajib syarak hak mana, wajib ardi hak mana. Maksud dia tu berbeza lah.
Wajib ialah wajib kita tu mukallaf, percaya dan i'tiqad. Nak main percaya macam tadilah, kena mengaji dulu, lepas tu tahu barulah percaya. Lalunya macam itulah, kita ni kena tahu dulu baru kita percaya. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak percaya? Wajib kita percaya dan i'tiqad. Lepas percaya tu kena i'tiqad lah, i'tiqad. I'tiqad maksudnya berpegang teguh dalam hati, berpegang teguh dalam hati. Tambak dalam hati, simpulkan dalam hati tu, tanam sungguh-sungguh dalam hati tu, bahawasanya tetap dan sabit maknanya mesti, wajib bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah ni dipanggil wajib akal, wajib akal. Wajib akal ni macam tadilah, ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang terupa, barang yang tergambar dalam akal, fikiran kata ada dia, adanya, tu dipanggil wajib akal. Apa dia barang yang terupa, barang yang tergambar dalam akal kita ada dia tu? Baqa, itu sifat baqa. Tu. Bahawasanya tetap dan sabit, ni wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Baqa ni bahasa Arab. Erti baqa kekal. Arti ni translate lah. Bahasa Arab tu baqa, translate dia adalah kekal. Terjemahan dia kekal. Kekal apa? Kekal zat Allah Ta'ala tu lah. Tidak ada kesudahan. Sebab itulah dalil bagi kidam tadi tu. Wal akhiru, ya idealah yakni Allah yang tidak ada akhir. Yang akhir ingat mana tidak ada kesudahan. Kekal lah, kekal. Zat Allah Ta'ala tu kekal, tidak ada kesudahan. Berbeza dengan zat kita ada akhir. Akhir kita dengan mati. Mati itu kesudahan kita lah. Kesudahan kita di dunia lah. Bila di akhirat nanti tak mati dah. Bangkit-bangkit tu tak mati dah. Kesudahan kita di dunia ni adalah dengan mati. Permulaan kita dengan dilahirkan. Kesudahan kita dengan mati. Tu. Iaitu yang kata kekal tu, baqa tu apa dia tu? Kekal tu apa dia? Apa maksud dia? Tidak ada kesudahan bagi adanya, ada Allah Ta'ala lah. Tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Bagi adanya zat Allah Ta'ala tu. Bila? Pada sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tu tidak ada akhir. Bukan kata baru ni. Bukan kata timbul makhluk baru dia nak sedia. Tak. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tu duduk sedia dah. Tak ada akhir. Tak ada akhir. Tidak ada kesudahan. Tak matilah. Maksudnya Allah Ta'ala ni tak mati apa? Tak mati. Ada sampai bila-bila. Tak ada akhir. Kita tak. Sampai masa kita mati. Tu makhluk sampai masa dia mati. Pokok pun mati. Alam ni pun akan hancur. Kiamat itu kesudahan bagi alam ini adalah kiamat. Hancur, lebuh habis. Langit-langit runtuh habis. Gunung-gunung hak tinggi habis hancur. Bintang-bintang bertaburan habis. Habis semua. Digulung-gulung oleh Allah Ta'ala langit ni. Itu menunjukkan kata baharu, ada akhir. Ada kesudahan, iaitu kiamat. Kita pula ada akhir, iaitu mati. Pokok pun mati, binatang pun mati, ikan-ikan pun mati. Itu akhir bagi kita. Sebab kita ni baharu, makhluk. Allah Ta'ala tak sedia duduk kekal situ. Kekal situ. Walaupun kiamat sekalipun. Zat dia duduk kekal situ. Bukan terbaru kekal. Lama dah. Sejak azali lagi. Duduk sedia kala lagi. Sentiasa kekal. Tak ada kesudahan bagi dia. Bagi zat dia. Tak ada kesudahan. Duduk sedia duduk ada tu. Dan pada sentiasa. Sedia kala dan pada sentiasa. Maksudnya duduk sentiasa kekal. Tak ada kesudahan dia. Itu Allah Ta'ala lah. Zat Allah Ta'ala. Beza dengan kita lah. Kita ni baharu. Baharu ni ada kesudahan. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan wajib kita. Macam tadilah dah ulang tu. Dan wajib kita. Ini wajib syarak. Syarak duk tekan kita lah. Kita ni mukallaf lah. Orang lelaki, perempuan. Dan orang mukallaf lelaki dan orang mukallaf perempuan wajib
Wajib. Tak terlepas walaupun seorang. Melainkan kita tu gila, tak sampai umur, panca indera tak sihat ataupun tak sampai seruan. Lain. Kalau tak cukup syarat tu tak apalah. Tak wajib lah. Tapi yang di sini wajib atas kita orang yang cukup syarat tadi. Mukallaf yang cukup syarat tadi apa dia? Berakal, bukan gila lah. Baligh, orang yang umur dah sampai baligh dah. Berapa kali baligh lah kita ni. Orang yang sampai seruan, orang yang sihat panca indera, tu maknanya syarat cukup lah. Wajib atas kita. Wajib. Kalau siapa tak buat, tak percaya, tak iktikad, berdosa. Sebab dia wajib syarak. Wajib kita, yang ini wajib atas kita percaya, kena percaya. Kena iman, kena beriman, kena percaya. Wajib, bukan sunat. Jadi nak percaya, nak beriman ni kena mai ikut jalan tahu dululah. Kalau tak tahu macam mana kita nak percaya kan? Tahu pula mai ikut mana? Mai ikut belajar dulu. Ikut mana pun wajib belajar tu lah. Wajib belajar hingga kita tahu dan wajib kita percaya. Dan i'tiqad, bukan kita percaya saja, kena i'tiqad pula, kena tambah pula, kena simpul pula dalam hati kita. Bukan sekadar percaya, sekadar tahu saja tak jadi. Dia kena i'tiqad. Tidak sama sekali, iaitu mustahil. Tidak sama sekali, iaitu mustahil. Di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan baqa', lawan kekal tu apa dia? Iaitu lawannya tu binasa. Jadi binasa tu adalah lawan bagi kekal. Binasa tu lawan bagi kekal. Erti binasa tu hilang adanya, hilang ataupun lenyap bagi adanya, ada zat Allah Ta'ala hilang. Tu lawannya. Jadi tidak sama sekali. Maknanya hilang Allah Ta'ala tu tidak. Jadi kita kena percaya macam mana? Kategori saya kita kena percaya 3. Kita kena, yang penting 3 di sini. Yang pertama, kita kena i'tiqad dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', iaitu kekal. Yang tu kita kena tambah dalam hati. Yang pertama. Yang kedua, kita kena tambah dalam hati Allah Ta'ala itu tidak binasa. Tidak binasa maknanya kekal lah. Dia laziman. Contohnya macam air. Ada kala dia sejuk, ada kala dia panas. Air kan, air kita minum tu. Kalau air tu panas, maka berlaziman dengan tak sejuk lah. Bila tak sejuk maksudnya panas lah. Bila sebut air panas maknanya dia tak sejuk. Jadi laziman. Macam ni lah. Kalau sebut Allah Ta'ala tu kekal, maknanya Allah Ta'ala tu tak binasa. Jadi kita kena tambah Allah Ta'ala tu bersifat baqa', kekal, zat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tu tak binasa, tidak binasa. Dan yang ketiga, kita kena berdalil. Tu wajib. Kita kena berdalil. Tu. Baik. Jadi dan wajib kita percaya, berimanlah percaya ni. Pasal kita percaya, bahasa Arab pun beriman. Dan i'tiqad, ni tambah dalam hati, simpul dalam hati, tidak sama sekali, yakni mustahil, di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan bagi baqa' tadi. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu lawan bagi baqa' tu, binasa. Binasa, bahasa Arab panggil fana, binasa. Erti binasa tu, hilang adanya, lenyap adanya, ada zat Allah Ta'ala lenyap. Yang tu, hilang ada Allah Ta'ala tu dipanggil mustahil. Perkara yang bohong. Perkara yang akal tak boleh terima. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tidak tergambar. Barang yang tidak boleh digambarkan oleh akal fikiran. Ada dia. Apa dia? Hilang Allah Ta'ala tu akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Sebab Allah Ta'ala ni kekal. Sebab Allah Ta'ala ni kekal. Dia tak hilang. Zat dia sentiasa kekal. Tidak ada akhir. Tidak ada mati bagi zat Allah Ta'ala. Yang mati itu kita. Yang binasa itu adalah alam ini, makhluk ini. Alam, makhluk ataupun baharu ini binasa. Tapi Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Tidak hilang. Zat dia tidak hilang lah. Itu dimaksudkan dengan baqa'. Jadi kita kena pegang 3 lah.
Yang pertama kita kena i'tiqad dalam hati bahawa Allah Taala itu bersifat dengan baqa, iaitu kekal selama-lamanya. Zat dia tu kekal selama-lamanya. Yang kedua, kita kena i'tiqad bahawasanya Allah Taala itu tidak binasa. Zat dia tu tidak binasa, maksudnya tak matilah. Dan yang ketiga, kita kena berdalil, kena ada dalil. Tu wajib tiga ni. Barang siapa yang tak ada tiga ni, maknanya iman dia tu tak sah lagi. Iman dia tu tak sah lagi. Dia tak dikira sebagai orang yang beriman. Jadi bahaya besar lah. Sebab syarat nak masuk surga ni kena ada iman. Walaupun sebesar zarah. Sehabuk-habuk. Bersahabuk iman kita. Tapi kalau tak ada iman ni, neraka lah tempatlah. Neraka lah tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi, pastikan kita wajib, kita kena mengaji ilmu tauhid. Supaya nak mengesahkan iman kita. Jadi tiap-tiap satu sifat tu kita kena pegang tiga lah. Yang pertama kena pegang bahawa Allah Ta'ala tu ada sifat yang wajib tu. Kalau di sini Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. So sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang kedua kena pegang bahawa Allah Ta'ala itu tidak binasa. Tidak binasa maknanya tidak hilang. Dan Allah Ta'ala itu tidak hilang. Itu kena pegang. Dan yang ketiga kena berdalil. Siapa yang ikut tanpa dalil, orang itu dipanggil orang muqallid, orang yang ikut orang. Orang tanya kita, Tuhan tu kekal tak? Kita kata kekal, baqa. Mana dalil? Kita tak tahu dalil. Ustaz aku kata ada dalil. Ustaz aku kata Tuhan tu kekal. Ayah aku kata Tuhan tu baqa, kekal. Lepas tu dalil kita sendiri tak ada. Maka orang itu dipanggil orang muqallid, orang yang ikut orang. Ulama kata orang macam tu, iman dia tu tak sah lagi. Iman dia tu tak sah lagi. Dan dia tu, iman dia tak sah lagi. Dia berada dalam keadaan berdosa lagi. Jadi nak melepaskan daripada dosa tu, kena jadi orang yang ada dalil. Tu, jagalah. Qala musannif, dalil, bermula dalil atas yang demikian itu. Demikian kata Allah Ta'ala bersifat dengan baqa dan tak binasa tu. Firman Allah Ta'ala ialah firman Allah. Jadi dalil tu jadi mubtada, bermula dalil. Firman tu jadi khabar dah. Bermula dalil atas yang demikian itu kata Allah Ta'ala bersifat kekal dan tidak binasa tu. Firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu dalil Al-Quran ni dipanggil dalil apa? Dalil naqli. Dalil Al-Quran ni dipanggil dalil naqli al-qat'i. Dalil yang bangsa Al-Quran, naqal yang diambil daripada Al-Quran. Jadi dalil Al-Quran ni adalah dalil yang paling kuat. Yang paling kuat berbanding dalil akal. Dalil akal ni dalil yang kurang sikit lah. Kuat dia. Sebab kuat dia tu kurang sikit. Baik, jadi dalil ayat Quran ni adalah dalil naqli. Erti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tu. Erti ni maknanya translate, terjemahan daripada Arab ke bahasa kita. Artinya kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tu dalil dah. Kekal zat Tuhan kau, kekal selama-lamanya, tidak ada hujung, tidak ada mati bagi zat Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran, nisbah pangkat dah, bukan zat dah. Zat Allah Ta'ala ni bukan besar, bukan kecil, bukan makhluk boleh lah besar kecil. Kalau kita faham betul itu, kita kata Tuhan ni besar kecil dah, bukan macam tu. Nisbah pangkat dah tu. Kebesaran nisbah pangkat dah, dan kemuliaan nisbah pangkat dia juga, mulia dia Allah Ta'ala ni. Tu dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, kekal, dan tidak binasa. Baik. Qala musannif, atau dalilnya, dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat baqa, kekal dan tidak binasa, baharu alam ini. Baharulah alam ni. Tu dalil akal. Baharu alam ini dipanggil dalil akal. Kalau ayat Quran tadi tu dipanggil dalil naqli. Dalil naqli qat'i. Dalil yang bangsa Al-Quran. Jadi dalil Quran ni adalah dalil yang kuat lah. Yang kuat. Jadi dalil yang kedua, dalil akal, iaitu baharu alam ini. Dalil dia alam ni lah. Kalau Allah Ta'ala tak kekal, dia sama macam kita, baharu juga. Dia pun makhluk juga lah. Tu dalil dia alam ni. Kalau Allah Ta'ala tu tak kekal, dia pun baharu juga. Maknanya ada Tuhan lain pula lah yang menjadikan dia. Jadi Allah Ta'ala ni beza lah dengan kita.
Kita ada suk, ada hujung, ada kesudahan. Ada kesudahan kita iaitu mati. Kesudahan alam ini kiamat. Kesudahan binatang pun mati, kan? Pokok-pokok pun mati. Alam ini kiamat, kesudahan. Tapi Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Tidak ada mati, tidak ada hujung. Kekal selama-lamanya. Itu kita kena i'tiqad dalam hati kita. Baik. Jadi untuk pagi ni sekadar itu dulu, kita baca dua sifat. Dua sifat lah. Dia dua sifat. Sifat yang kedua dan sifat yang ketiga lah. Sifat yang kedua tadi adalah qidam. Qidam ni sedia Allah Ta'ala, tidak ada permulaan bagi ada zat dah. Qidam pula, baqa pula, kekal Allah Ta'ala, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Itu sifat yang kedua dan yang ketiga daripada 13 sifat mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari ulama tauhid. Jadi ada dua ulama tauhid ni yang besar lah. Abu Mansur Maturidi mengikut jalanannya adalah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang istihalah, dan satu yang harus. Manakala Abu Hasan Asy'ari pula 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang istihalah, dan satu yang harus. Istihalah tu apa dia? Tidak ada mustahil itulah. Contoh dia, mustahil bagi Allah apa dia? Kalau bab baqa ni, mustahil dia adalah binasa tu, fana tu mustahil. Jadi tidak ada mustahil, itulah dipanggil istihalah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. Kita bincang sifat yang kedua dan yang ketiga daripada 13 sifat, insya-Allah. Untuk hari Jumaat ni kita akan sambung sifat yang keempat, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dari saya sendirilah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.